Sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton FB Live kita pada hari ini. Selamat datang ke FB Live KP Rompin Pahang. Jadi, norma baharu, senyuman baharu, itu tajuk kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui lah ya tuan-tuan dan puan-puan, terdapat banyak perubahan sebenarnya untuk perawatan pergigian sepanjang pandemik COVID-19 ini. Sebagai contoh, saya katakan rawatan yang menghasilkan aerosol seperti tampalan, rawatan akar dan juga penskeleran, ataupun rawatan cuci gigi seperti yang orang kebiasaan katakan, tidak boleh dijalankan serta-merta. Temu janji harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan rawatan tersebut. Hal ini bagi mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP di klinik pergigian di Malaysia, bagi bertujuan mengelakkan penularan ataupun penyebaran wabak COVID-19 ini. Jadi di sini kami ada beberapa pesanan yang ingin diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin hadir ke klinik pergigian bagi mendapatkan rawatan. Jadi kalau admin boleh fokuskan ke skrin laptop kita di sini. Okey, di sini kita ada beberapa norma baharu di klinik pergigian. Yang pertama, temu janji harus dilakukan sebelum mendapatkan rawatan di klinik pergigian lah. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan diberikan tarikh temu janji, sila patuhi tarikh tersebut dan datang tepat pada waktunya, ataupun boleh saya katakan lebih baik datang 15 minit awal lah bagi proses pendaftaran dan juga saringan. Tetapi klinik pergigian Rompin masih membuka bagi pesakit yang ingin mendapatkan rawatan jika untuk rawatan kecemasan, sebagai contoh sakit gigi ataupun perlu mencabut gigi, ataupun untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan, boleh juga datang secara walk-in, iaitu tidak perlu membuat temu janji, tetapi itu tersebut bergantung kepada kekosongan di bilik rawatan. Seterusnya, pesakit hendaklah memakai pelitup muka ataupun mask sepanjang berada di klinik pergigian, kecuali semasa mendapatkan rawatan. Dan seterusnya, bagi pesakit yang mempunyai gejala seperti demam, batuk, sesama dan sebagainya, hendaklah mengelakkan diri mereka daripada menghadiri klinik pergigian. Dan jika ada janji temu pada tarikh tersebut, hendaklah telefon klinik pergigian bagi memaklumkan yang anda tidak dapat menghadiri temu janji tersebut disebabkan mempunyai gejala COVID-19. Seterusnya, hadkan bilangan pengiring. Bagi pesakit kanak-kanak ataupun warga emas, hendaklah datang dengan pengiring, hanya seorang sahaja dibenarkan masuk ke dalam klinik pergigian. Dan seterusnya, patuhi penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara yang lain. Dan tips seterusnya adalah menjalani saringan di kaunter saringan di luar klinik pergigian, dan hendaklah jujur menjawab segala soalan yang ditujukan oleh pegawai pergigian yang menjalankan saringan COVID-19 tersebut. Dan seterusnya, memakai hand sanitizer sebelum memasuki klinik pergigian. Jadi itu adalah norma baharu lah di klinik pergigian Rompin. Dan lepas kita dah cerita tadi, mesti macam ramai yang tertanya-tanya, macam kalau kita tak boleh nak tampal gigi cepat kan, kena tunggu lama untuk appointment. Jadi macam mana dengan gigi tu berlubang tu, dia makin teruk ke macam mana, ataupun macam mana kita nak tingkatkan lagi kebersihan mulut ataupun kesihatan mulut secara menyeluruh kalau kita tak boleh nak buat rawatan cuci gigi serta-merta, kena tunggu lama untuk appointment. Jadi di sini saya nak bagi beberapa tips lah untuk tuan-tuan dan puan-puan di rumah, macam mana nak jaga kebersihan gigi. Kerana kita tahu kan, pencegahan itu lebih baik daripada mengubat. Dan tips yang pertama adalah memberus gigi dengan efektif. Kita tahu semua orang berus gigi, tapi kita tak tahu cara dia berus gigi tu macam mana dia berkesan ataupun tidak. Jadi ada beberapa tips untuk mendapatkan teknik memberus gigi yang efektif ni. Yang pertama, pemilihan jenis
berus gigi. Jadi berus gigi yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan hendaklah sepatutnya kepalanya tidak terlalu besar supaya mudah untuk tuan-tuan puan-puan berus gigi, terutama sekali di bahagian belakang. Dan juga berus yang dipilih hendaklah berus yang lembut dan juga halus supaya tidak mencederakan gusi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya berapa lama kita nak berus gigi ni? Ada orang berus kejap dah keluar daripada tandas, betul tak? Okey, jadi berapa lama tu selalunya kita advise pesakit untuk berus gigi lebih kurang 2 ke 3 minit lah. Dan jenis ubat gigi yang digunakan sepatutnya lebih baik menggunakan ubat gigi yang berfluorida, kerana kita tahu ubat gigi yang berfluorida ini dapat menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria di dalam mulut kita dan dapat mencegah karies gigi ataupun gigi berlubang, dan juga dapat menguatkan lagi gigi kita lah. Dan ubat gigi yang kita pakai tu tidak sepatutnya tidak terlalu banyak ataupun terlalu sikit, cukup sebesar kacang pis, ataupun di sini kita boleh lihat berus gigi yang biasa lebih kurang setengah daripada kepala berus gigi lah. Dan teknik yang kita ajar pesakit untuk berus gigi, saya tak boleh kata teknik ini lebih bagus dari teknik ini, tapi ini antara cadangan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Boleh gunakan berus gigi yang biasa untuk boleh mulakan mana-mana saja, tapi perlu pastikan semua permukaan gigi kena. Jangan kita gosok yang luar saja tapi yang dalam kita tak gosok. Jadi sebagai contoh, kita mulakan dengan bahagian depan. Saya ingatkan kita punya berus gigi lebih kurang begini, dalam 45 darjah daripada gigi, dan tolak ke bawah. Beginilah. Dan untuk gigi yang bawah, kita saya ingatkan begini pula dan tolak ke atas. Dan untuk bahagian gigi di tepi, kiri dan kanan, mungkin susah untuk tuan-tuan dan perempuan nak buat saya ingat macam tu. Mungkin susah. Jadi kita ada beberapa cara lain, sama ada gosok atas dan bawah sebegini, ataupun pergerakan yang membulat seperti inilah, supaya senang nak gosok sampai ke belakang. Jadi kalau ada tuan-tuan yang perempuan ada sebelum ni ada cakap susah nak gosok dekat bahagian belakang, jangan terlalu gigit kuat-kuat, biar kita punya pipi ni relax je, supaya kita punya berus ni boleh sampai ke bahagian belakang lah. Okey, so yang ni kita dah gosok, tapi jangan lupa untuk gosok dekat bahagian dalam juga. Ini contoh permukaan gigi yang mengunyah tu, kita akan tarik macam ni saja. Dan juga sini, dan atas pun sama saja, kita gosok sebegini. Dan seterusnya bahagian di permukaan dalam gigi yang berdekatan dengan lidah dan juga lelangit, yang di sini juga jangan lupa untuk berus lah. Kita kena tolak macam ni lah. Kita buat macam ni untuk kita tolak keluar. Dan untuk bahagian depan lebih senang untuk kita tolak beginilah. Okey, dan untuk bahagian dalam, kebanyakan pesakit memang ada masalah karang gigi ataupun plak gigi di bahagian sini lebih tinggi lah, lebih banyak, kerana dekat sini ada banyak air liur dan mungkin susah untuk bersihkan. Jadi tahi gigi tersebut dia senang mengeras dan menjadi karang gigi lah. Karang gigi ni kita tak boleh buang dengan berus gigi saja, perlu mendapatkan rawatan penskaleran ataupun cuci gigi di klinik. Jadi di bahagian bawah pun, bahagian yang berdekatan dengan lidah pun sama je, kita bersihkan macam ni, dan bahagian dalam kita tolak keluar. Okey, tu dah siap bahagian gigi. Jangan lupa untuk berus bahagian lidah juga ya. Okey. Okey, seterusnya tadi kita dah ajar macam mana nak berus gigi. Dan sebenarnya kita selalu advise pesakit untuk berus gigi kalau boleh di depan cermin lah, supaya kita boleh nampak apa yang kita buat. Dan kalau boleh, lepas memberus gigi tu jangan berkumur terlalu kerap lah gigi. Dan berapa kali sehari kita nak gosok gigi? Ada orang gosok 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sebenarnya kita recommend untuk pesakit gosok paling kurang pun 2 kali. Pertama, selepas tidur, ini untuk mengelakkan mulut berbau lah. Dan yang paling penting sekali sebelum tidur, iaitu pada waktu malam. Elakkan makan lebih kurang sejam sebelum tidur, dan gosok gigi betul-betul sebelum tidur lah, supaya kita dapat memastikan keadaan mulut kita tu bersih sebelum tidur. Sebab masa kita tidur ni, kita kurang menghasilkan air liur, dan
mulut kita agak kering lah. Jadi fungsi ailio tu juga berperanan penting lah untuk mencuci ataupun membersihkan permukaan gigi tu. Okey, seterusnya tadi kita dah cerita pasal berus gigi. Lepas tu kalau boleh, ni adalah tambahan lah. Selalu kalau ada masalah, kalau kita tengok kan ada orang ada karies gigi ataupun gigi berlubang di celah-celah gigi, kita selalu advise pesakit untuk gunakan floss lah ataupun benang floss pergigian seperti ini. Kita ambilkan dalam 50 ke 30 cm sebegitu dan kita gunakan jari tengah kita dan kita lilitkan. Dan yang ni kita boleh gunakan untuk membersihkan di celah-celah gigi lah. Senang saja kita masukkan di celah gigi dan kita gosok ke depan ke belakang dan kita keluarkan. Dan buat untuk setiap celah-celah bahagian-bahagian celah gigi itulah. Okey. Dan dia ada sebenarnya ada lagi satu jenis floss lah yang lebih senang untuk tuan-tuan dan puan-puan guna. Dia macam ada batang dan juga ada benang sedikit. Yang tu lebih mudah untuk digunakan lah kalau susah untuk menggunakan benang floss yang panjang sebegini. Okey, jadi kita dah ceritakan tadi memberus gigi, penggunaan floss, seterusnya pemeriksaan mulut kendiri. Okey, yang ni kita akan ulas lagi lah dalam FB Live kita yang akan datang, macam mana kita nak buat pemeriksaan mulut kendiri ni. Sebab penting untuk kita buat pemeriksaan sendiri supaya kita boleh detect ataupun kita boleh tengok ada tanda-tanda kanser mulut ataupun penyakit-penyakit mulut yang lain lah, supaya kita boleh dapat mengesan penyakit tersebut pada peringkat awal sebelum dia pergi ke tahap yang lebih teruk. Jadi jangan lupa untuk tengok FB Live kita yang akan datang ya. Dan seterusnya okey. Seterusnya penjagaan gigi palsu bagi pesakit warga tua ataupun yang memakai gigi palsu, hendaklah menjaga kebersihan gigi palsu mereka. Sebagai contoh, ada yang gunakan gigi palsu semasa tidur. Sebenarnya gigi palsu tersebut kita perlu tanggalkan sebelum kita tidur dan gunakan berus gigi biasa tanpa menggunakan ubat gigi, dan cuci kita punya gigi palsu tu dalam bekas ataupun besen yang berisi air lah, supaya ia tak mudah jatuh dan pecah. Tapi kalau ada gigi palsu yang pecah, jangan betulkan sendirilah, jangan gam, jangan guna apa-apa alat lah untuk betulkan sendiri gigi palsu tu. Boleh datang ke klinik pergigian untuk kita baiki balik gigi palsu yang patah tu lah. Dan akhir sekali, amalan pemakanan yang sihat. Jadi antara nasihat yang selalu kita bagi kepada pesakit-pesakit, pertama, jangan kurangkan makan makanan yang manis lah, yang tinggi dengan gula, kerana gula ini akan menerukkan lagi keadaan karies gigi ataupun gigi berlubang. Dan juga banyakkan makan makanan yang berserat dan seperti sayur, supaya dia dapat menguatkan lagi lah kita punya otot-otot di sekitar mulut untuk mengunyah makanan yang berserat tu. Dan kita nasihatkan untuk kurangkan ambil makanan yang bergula ni, sebenarnya bukan saja untuk pergigian, tapi keseluruhan kesihatan kita lah, untuk mengelakkan kencing manis dan sebagainya. Jadi seperti yang saya cakap tadi, mencegah lebih baik daripada merawat. Sebentar ya. So akhir kata, bagi mereka yang betul-betul mengalami contohnya gigi sakit ataupun perlukan cabutan, boleh datang ke klinik pergigian. Tapi kalau tidak pasti sama ada rawatan tersebut boleh dilakukan serta-merta, boleh tanya dulu di kaunter saringan di depan klinik, dan pegawai pergigian akan menasihatilah apa yang patut, rawatan apa yang boleh dilakukan. Dan kalau tak nak datang ke klinik pergigian, mungkin boleh telefonlah di klinik pergigian Rompin di nombor 0941411757 sebelum datang ke klinik pergigian, kerana kita tak nak terlalu ramai orang berpusu-pusu datang ke klinik pergigian dan akan memenuhilah ruang di klinik ini. Jadi kita tak nak ramai-ramai sangat ada dekat sini. Boleh call dulu ataupun boleh tanya dululah di kaunter saringan. Okey, so sehingga kita berjumpa di lain masa.
akan ada banyak lagi FB Live yang akan diadakan lah lepas ini. Terutama sekali tak lama lagi kita akan adakan Minggu Kesedaran Kanser Mulut. Bila tu admin? 7 November. 7 November tu pelancaran dia kan. Okey, 7 November tu kita akan adakan pelancaran Minggu Kesedaran Oral Cancer. Jadi akan ada banyak lagi FB Live dan juga poster-poster dan video yang akan kita pamerkan lah di FB Klinik Pergian Rompin ni. Jadi jangan lupa tengok dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.